Spesifik. Spesifik melambangkan bahawa kita care about kita goal. Kalau don't care, nak apa? Kalau kita pun kita mahal mungkin lah. Memang tak spesifik. Tak care langsung pasal goal kita. So kena spesifik. Second, apa dia? Smart goal. Measurable. Measurable tu 20 tahun lepasnya. Motivating. Does the goal motivated kau ke tak? Sudah tukar. Patut tak sampai capai kalau aku kan. Salah. Salah dah tukar. Baru je apa yang kerja yang high tu. Boleh dah ajar. Masuk Apa jadi yang dah belajar? satu Ha. MM itu. Tu yang dia lambat tu. Saya nak pergi makan tak boleh makan, siapkan homework dia. Oh, Abel. Satu MM itu kan sampai ajar. Motivating. So goal korang ni motivating korang tak? Kalau sekadar set je macam okay aku nak kereta, aku nak apa, nak rumah, okay, tapi tak motivated. Does your goal motivating you to move to the business, move you doing the business? Ada tak? Kalau rasa tak motivating, change the goal. So tengok, betul tak motivated tak goal aku? Okay, second, third, A, achievable, attainable, realistic. So goal tu kena benda yang logik, betul tak? Contoh apa benda tadi, nak income 10,000, logik. Lagi apa? Awak nak apa ni? Dia tak clear lagi ni, kena sekolahan dulu ni. BMW 33E. BMW 330E. Okay, so motivating tak? Betul nak tak? Okay, lepas tu benda tu realistik boleh dapat kan? So kalau yang tak realistik ni contoh, saya nak jadi raja, tu tak realistik lah. Tak boleh lah. Pemansuri mungkin lah. Mansuri mungkin lah. Kena achievable, attainable kan? Betul tak? Okay, R apa dia? Dia dah takut dah tadi 20 tahun lepasnya. Apa buat salah. Realistik. Realistic. Relevant. Does your goal relevant to korang punya vision in life, vision dalam potential, vision dalam sagu? Relevant tak? Goal korang ni boleh membantu tak korang capai korang punya visi-misi dalam hidup ni, ataupun subgroup ataupun company? Okay, the third one, the fourth one, SMRT, last lah, RT, Track. Spacer. time, trackable. Does your goal boleh di track ke tak? So nak 10,000 boleh track tak? Boleh track kan? Okay, so sekarang dah berapa? Tak apa, it's okay. Sekarang income yang kecil boleh sebut. Dah besar tu tak boleh. Baru join kan, potential kan? Baru full time kan? Betul. Kau cakap bini awak besar lagi. Baik. Sikit. Tak, Dia tahu. dia cakap kat bini sikit jadi macam Syah tak minta kan. Syah yang kira tu. Oh, Syah pegang kad dia. Berapa income anda? Apa ya? Tolak EDP. Tak, ini pun tak dapat. Okay, bagus lah. Senang. Dah berapa? 300. Lebih. Berapa? 400. Dah belah, betul lah. It's Dapat dah, okay dapat. disebut sebab sikit. Sebab baru. Baru senang tau Ada sebut. 800. 800. Okay, so 800. How far lagi nak pergi 10,000? 10 kali ganda lebih kurang kan? Okay, so sekarang ni kau kena track di 10 kali ganda ni supaya dipendekkan. So that, lepas tu tracking. Berapa aku nak kena buat? Convert to TPC. Okay, contoh katakanlah, okay, this month aku kena buat 20,000 so that dia boleh jadi 1,002. Okay, 20,000. Next month aku kena buat berapa, dia boleh jadi berapa. Kena track lah, kena track. Kalau tak track, next year kita sembang lagi, jawapan yang sama. Saya nak 10,000. Mesti sama. So berapa dah jauh? Tak sure tapi saya nak 10,000. Sampailah besok. Tak tahu bila lah kan. So kena track betul-betul. So tadi ada dua, satu kompetensi dengan komitmen kan. So bab komitmen ni kena jaga. So banyaknya orang isunya adalah komitmen tu tak cukup kuat. Komitmen level tu kalau kata skill 1 to 10 tu dia ada 5 je lah. So dia tak cukup kuat betul. So nak check kat mana? Betulkan korang punya goal. So betulkan balik. Is it follow the smart goal ke tidak follow? Ada tak buat specific goal tu? Dia really specific tak goal ni aku nak. Lepas tu adakah dia motivating? Nak sangat ni, nak sangat. Kalau tak, tukar.
last adalah second, third adalah attainable. Lepas tu adakah dia relevant goal ni, last sekali adakah dia trackable. Okay. So kena macam tu. Bila ada smart goal, barulah nampak clear. Barulah korang tak adalah 50k paling tinggi. Dan mungkin dah ada webinar dah kat sini hari ni. Sebab dia sangat clear. Sebab goal-goal yang korang ada dalam kepala ni, saya rasa requires TPC yang besar pun. Betul lah kan? Kalau tak require TPC yang besar, dia bukan goal. Dia bukan goal namanya tu. So dia memerlukan kewangan yang besar, dan memerlukan kewangan tu ditranslate, basically memerlukan TPC yang besar. Barulah korang boleh dapat. Jadi bila ada benda ni, insyaAllah barulah best competence plus komitmen, barulah pergi jauh. So kalau tanya saya macam mana saya buat, itu benda je lah jawapan saya. So normally betulkan motivation part tu je, motivating part tu je. Yang goal awak tu je betulkan. Awak betulkan goal, insyaAllah the rest okay lah. Saya tak rasa kat sini ada orang masalah technical lah. Cakap pasal betulkan goal tu, macam ni kita make sure kita lah letak goal tu yang betul. Motivation dia pun tak tahu apa yang kau nak. Maksudnya dia macam kita punya situation, dia of course kita nak rumah, kita nak kereta, kita nak keselesaan lah. Tapi dengan rasa nama, semua tu datang dari the income. So kita put kita punya goal as a income. Lepas tu bila, yalah macam sekarang kita faham kan perlu letak macam lebih Okay. spesifik lah, spesifik. Kau tak boleh letak income. Duit tak ada makna kalau tak dibelanjakan. Saya ada duit sejuta dalam bank katakan. Kau pakai EX5. Apa makna sejuta? Tak ada makna. So that's why tak boleh put duit sebenarnya. The best is letak apa yang kau nak sebenarnya. Depends lah. Ada orang nak material, ada orang nak travel, ada orang nak tu. Benda yang ni cakap Apa yang kau nak? memotivasikan. Depends lah. Apa kau nak sebenarnya. Kadang kita layan dulu orang nak income, okey. Betul kita tanya nak beli apa, nak apa ni. Dan sebenarnya nak beli apa tu sebenarnya goal dia tu. Betul tak? So letak benda, apa benda aku nak sebenarnya. Dari benda tu baru kau translatekan kepada berapa income yang aku perlu untuk dapat benda yang aku nak. Ada situ kau dapat. Betul kan goal korang lah, itu je. Apa yang buat kita keep moving forward is actually dream je sebenarnya. Betul tak? So apa yang buat aku moving forward, saya moving forward, CZ pun continue lagi moving forward dalam business is because of dream. Cuma maybe dream kita ni lain sikit, tak sama. Maybe you guys dreaming of tadilah kereta ke whatsoever ke, mungkin saya punya lain pula dream saya. Motivating and meaningful M tu sebenarnya saya lupa. Dia kena motivating and meaningful. Ada makna kat situ. Contoh contoh. Ada orang dia nak sangat beli Velfire, Alphard. Kan? So nak sangat benda ni. Kenapa? Kenapa? Sebab orang kawan-kawan ni semua ada. Dia beli ni, sofa dah 5 lah satu, nak tambah ni, dah lari 1, 6 ni. Nak ramai. Sebab anak ramai ni, okay anak ramai, tak apa anak ramai sumbai boleh je masuk kereta. Sumbai Azhar pun boleh. Tinggal separuh. Tinggal separuh tak payah Azhar pun buat. Ha. Azhar 8 ke? 3, 3, 2. Betul. 3 depan boleh lah. Kan? Dia ada seat depan. Depan pun boleh 3 Azhar sebenarnya. Tak ada seat lah tu ni. 9. Some people dia punya motivating, dia meaningful dia. Sebab apa dia nak beli Velfire? Sebab dia nak bawa parents dia untuk jalan-jalan, travel around Malaysia. Itu meaningful dream dia. That's why dia nak sangat benda ni. Ada reason. So korang tukar benda tu, insyaAllah lah. That's why sebenarnya bila kita buat dream board tu, buatlah betul-betul. Buatlah yang benda yang kita really nak. Boleh? Kan? Jangan tanya kawan, kau ada pre-lebih tak? Pinjam. Gelak Ada kuat gambar tu. lebih. Gelak kuat. Ada jadi. Lebih dulu. Tunggulah tengok buat nanti. Sebab dia punya board kosong sikit kan, macam kau ada lebih. Bagi aku satu. Macam tak menarik pula dream board aku. Ada tak? Gambar lebih. Nak gambar haji. Nak gambar haji. Nama Mekah lah. Nak Mekah. Ada pula tu bijak, aku print setakat lebih ni, kau nak?
Kau ambil lah yang buruk ni. So tak boleh lah So betulkan dream tu, InsyaAllah So InsyaAllah you guys boleh pergi jauh Tambah tu. dengan keadaan sekarang ni, dengan apa, Dia lebih dah lagi. dengan opportunity yang adanya sekarang kan, dengan apa nama tu, risk yang ada ni kan, demand yang ada. Sebab sekarang ni orang dah tahu dah kena ambil polisi, kena ada insurans, betul tak? Semua orang dah tahu dah, tapi nak ambil dengan siapa? Saya. So dia nak ambil dengan orang yang pernah present kat dia ke, yang kenal dia ke, yang approach dia. So jadi kita kena cepat lah. Sekarang it's not about company punya, aku ambil dengan AIA, aku ambil dengan Prudential, dengan GE ke, tidak lah. Aku ambil dengan siapa, meaning servicing lah. So kalau korang boleh menang on the win on the servicing, InsyaAllah kau akan stay lama dalam bisnes ni. Servicing je, betul. It's not about company pun. Dia mungkinlah hari ni dia tukar company, dia frust sebab apa, repricing semua dia frust, dia pergi sana. Sekarang kalau dia yang rational people, dia patah balik. Betul lah. So at the end dia nak ambil sebab tak apa, it's okay kawan pergi ambil tempat lain ke, don't worry, dia akan patah balik. Sebab at the end dia akan ambil, dia akan continue dengan kita. So kita stay kat sini lama dan kita bagi servis terbaik lah. So macam mana nak motivated pergi servis terbaik kan, goal tadi tu lah. So kalau goal tu betul, the rest akan okay lah. Tak adalah nak apa, maksudnya pengki-pengki punya hal lah. Lewat ke tak ada, balik awal ke tak ada, cuti ke apa ke tak ada lah. Kau akan sentiasa continue je lah. Boleh? Macam tu lah. So reset-set report berapa aku nak sebenarnya. Tak semestinya semua. Report memang dalam report ABC nya format dia adjust semua tu kena ada. Tapi maybe tak ada lagi, tak apa, biar kosong. Letak apa yang kita rasa this memang aku nak, aku ada. Letak yang ada je lah. Kan? Okay. Apa? Dia basically dia punya conclusion adalah leaders are influencer. So kau kena be able to influence people. Okay. So apa yang orang cakap leader apa? Leader kena ada follower. Tu betul lah tu. So bila kau boleh influence orang, orang akan follow kau. So basically kau kena lebih kepada influencing people to follow. Okay, tapi kalau kau kata saya tak ada prospek nak recruit, itu is actually skill punya issue je lah. Maksudnya bukan motivation punya issue je lah. So sebenarnya banyak lah prospek. Siapa prospek dia? Klien je. Nak tak nak pergi je. Ngaji dengan malas je. Betul tak? Kalau betul-betul nak, pergi je kat klien tu. Minta tolong minta tolong evaluate presentation recruitment aku. Kau ambil masa kau dalam 15 minit, aku present dengan kau, kau just dengar. Lepas tu kau evaluate lah, okay tak presentation recruitment aku. Okay, buat apa tau? Buat slide. Bila buat slide laju sikit. So buat slide, proper slide. Okay, run lah. Okay, this is potential, ni. Okay, bagi kat dia, mungkin korang buat Google Form ke, suruh dia evaluate. Dia komen lah, bagus ke tak bagus, okay ke tak okay. Sama lah macam sales. So ada dua benda kau dapat. Satu dia komen kau punya presentation. Satu lagi apa dia? Now dia dah tahu potensi tentang insurance business. Kau dah dapat opportunity present kat dia. Kalau dia berminat, dia akan cari kau balik. Atau dia tahu siapa yang layak, dia akan bagi tahu orang tu. So rajin tak rajin nak buat? Kalau kau boleh buat satu hari satu DOP macam tu, cukup lah. Cukup lah, satu hari satu je. Cuma tu tadi tak sempat lah, ada hal tu lah, hal ni lah, macam-macam hal kan. So kalau buat satu je cukup. Kau set kan memang everyday aku kena ada satu EF presentation BOP. Buat slide, mungkin dalam 10 slide je kan, cukup. Okay, present. Dia balik existing lain. Siapa je pergi, kak dengar kejap kak, boleh kak evaluate saya kejap. Saya tengah dalam training ni, leadership training, so minta tolong. So buat lah. Zoom pun tak apa, Zoom je dengan orang tu. Boleh? So that's how lah. Kalau nak motivation, recruitment,
Recruitment sekarang ni kau kena pegang satu je. Ramai orang AUM salah satu je. Dia recruit sebab apa? Cuma nak naik kan, nak cukupkan requirement dia. Itu je, habis lah. Tak boleh. Kalau kau set, aku recruit sebab apa dia? Nak apa dia? Nak growkan orang lain. Satu, kau nak berkongsi dengan orang tu supaya orang tu lebih sukses daripada kau. Then okay, tukar pada benda macam tu. Dan kau sincerely akan buat. Kalau tidak, kau recruit sekadar cukup, itu yang jadi macam tu lah. Bila tak cukup ke, dia tak fulfill kau punya requirement, mula lah kau rasa frust lah. Tapi kalau kau recruit sebab macam tu, tak apa, dia tak nak, tak apa, kau move next, kau move next, kau move next, kau move next. Ramai lagi orang lain. Okay, kita tukar sikit lah babak recruitment ni. Tapi kena banyak membaca dan banyak mendengar audio-audio berkaitan dengan leadership lah. Sebab nak influence orang ni, dia ada banyak benda. Satu, kita punya perkataan. Second, kita punya behaviour. So dua tu dia observe. Yang tu boleh influence orang. Okay, kena lepas tu take charge lah. Kalau masuk orang, take charge jaga. Walaupun sistem dah mantap kan, contoh bawa masuk orang baru, tinggal jalan follow sistem, tak edit. Sebab orang tu masuk sebab siapa? Bukan sebab Malaysia, bukan sebab Sanggup. Dia masuk sebab kita tau. At least kau kena take charge. Tak apa, bagi dia masuk ke training sistem, lepas tu ambil dia balik. Macam mana kau okay, belajar apa tadi, dia jaga. Kalau tinggal je memang tak ada lah. Sebab ni bukan mesin, betul tak? Okay kan, mesin kita tekan dia jalan, tekan lagi sekali berhenti kan. Ni tekan-tekan tak jalan. Pusing macam mana pun tak jalan. Aduh kan. Jam kan. Ya. Ikut. Siapa sini jaga training? Buat jadual. Ui, 2 orang terus. 2 orang. Okey. So kau buat training kerja apa? Kerja bukan. Buat jadual. Buat jadual lah. So you are doing management lah. So kalau leader sepatutnya they can think of something. Macam mana kita nak buat training ni lebih efektif, Initiate. smart, kurang masa tapi bagi impact yang besar. Sampai macam tu lah. Maknanya kau kena berfikir sentiasa lah. Kalau tidak, kau just manage je lah. Jadual, keluar jadual next month, keluar lagi jadual next month. Itu je lah. So management dengan leadership, ramai orang tersalah tengok kat situ. Dia bagi contoh dia kata, yang kalau orang yang management ni, dia kata managing and leading ni, beza dia adalah contoh yang managing ni just like kita tengah bawa anjing yang besar tengah jalan. So kalau anjing tu pergi kanan, kita buat apa? Pergi kanan. Kalau orang yang bawa anjing tu sebenarnya dia bawa anjing kan anjing bawa dia? Anjing bawa dia. Betul. Just like situ lah sebenarnya lah itu. Second adalah position, leadership. So ramai orang terlupa, dia rasa dia dah naik, dia ada position maka dia adalah leader. Tidak, tak semestinya. Betul tak? Tidak. So that's why by being manager, by being leader, UM1 pun tak semestinya buat leader pun. So macam mana nak test? Senang je. Cuba kita move different place, dia follow tak? Kalau dia follow terpaksa, maknanya you are not leader lah. Kita hanyalah gunakan position kita sajalah. Okay. Lepas tu entrepreneur leadership. So ramai orang ingat dia doing business maka dia adalah leaders. Dia punya contoh adalah kau power in sales pun tak semestinya kau leader. Kau start club ke kau MDRT pun tak semestinya kau leader. Itu dua different things yang berbeza. Ya, benda tu akan memberi penambahan yang bagus sebab kau walk the talk macam dia contoh, but it's not necessarily kau a leader. So entrepreneurship leaders. Another one is apa dia panggil lah, pioneer leader. Pioneer leader ni maksudnya tak semestinya kau the first person, kau the first one yang sampai, kau the first one yang buat, kau adalah leader. Aku dulu yang ni buka buah MSU ni, aku yang tubuhkan, yang pergi cari. Doesn't mean you are a leader. Betul tak? So sebab at the end leaders is about influencing people kan. So it's about how many people yang kau boleh bawa dalam waktu kak. So contoh kita tengok kita punya pemimpin lah.
dia naik je balik. Dia keluar pun people still follow. Tu leader satu. Itu true leader satu. Influencing yang power yang besar apa dia? Contoh dia Diana. Dia dah bukan apa dia panggil pemain suri lah kan. Princess. Dia bukan princess pun still lagi orang follow dia. Tu antara satu influencer yang besar lah, influencing power yang besar lah. So kau kena be able to buat benda. So jaga dalam 5 mitos tu lah. Ramai orang terperangkap dalam 5. Saya sebut 5 ke 4 je. Salah enggak. Mungkin tak cukup satu lagi, saya lupa lah. Tapi itu antara so jaga. Lepas tu lagi satu, tingkatkan leadership ability. Kau maybe boleh sukses. Contoh kita ambil leadership ability punya case adalah Story of McDonald. Okay. Ada movie dia rasa nanti akan keluar. The Founder. Dia juga movie lama tu The Founder. The Founder nama Oh, movie. tajuk. Yang lama tu, yang baru ni tak tahu lah. Yang baru ni tak keluar lagi kan? Dia baru keluar dia punya tu kan? McDonald. Okay, Story of McDonald. McD ni sebenarnya diasaskan oleh 2 orang. Okay, 2 orang Muhammad ni adik-beradik tak silap saya kan? Dia buat company lain lah asal-asal. Lepas tu dia jumpa benda ni, nama asal bukan McDonald. Dia buat restoran. Okay, dia buat restoran, dia create drive-thru semua tu memang top, meletup, hit semua. Okay, lepas tu datang satu orang ni kata, apa kata kita buat dekat sini? Katakan kan, kita buat kat tempat ni, kita guna nama McDonald. Dia kata mana boleh, McDonald is dekat sini je, yang itu bukan McDonald, benda lain. Dia tak nampak benda tu lah. Dia memang meletup, tapi dia meletup kat situ. So this person nampak. So dia masuk, dia buat logo McDonald. Lepas tu dia belilah, dia kuasai McDonald. So dia start buka McDonald kat tempat lain. Dia tiru cara McDonald ni di tempat-tempat lain dan akhirnya tertimbaran seluruh dunia lah. So dia panggil leadership ability. Kau boleh sukses dengan kau punya apa dia panggil lah, effort tu. Betul. Dengan of course yang 2 founder ni tadi adalah leadership kan. Betul tak? Kalau tak takkan dia boleh buka kan. Tapi kau kena tingkatkan kau punya leadership ability tu supaya dia boleh pergi lagi besar, dia boleh pergi lagi sukses. So that's why orang-orang macam ni yang ada leadership ability tinggi ni akan boleh bagi impact yang besar terhadap sesuatu organisasi atau bisnes lah. So kau just nak jadi orang yang work hard, gila work hard kan. Ataupun nak jadi orang yang work hard dan leadership ability yang tinggi. Bila ada leadership ability tinggi plus work hard, dia akan boleh pergi kerja. So kalau dia tanya saya macam tu. Kalau kau sekadar work hard, saya buat training, saya buat meeting, saya buat ni, tapi ability tak ada, mungkin boleh pergi, tapi dia tak boleh pergi besar. Nak breakthrough yang besar ni kena lagi tinggi. So just like macam yelah, dia buat ke tu leadership ability lah. Dia boleh breakthrough gila, berpak gila kan. 1 million per month, 2 million per month punya production. Tu memang berpak gila. Banyak pun macam ni kalau leadership, bukan satu je. Tapi by doing sales, by meeting people, kau learn daripada situ. Itu sebab kadang kan, kadang kan masa kau nak naik ni lah sebenarnya kau kena pulun gila-gila sales. Sebab apa? Bukan pulun dari segi TPC sangat, pulun dari segi meeting people sebanyak mungkin to gain experience. Masa tu kita dengar macam-macam orang punya cerita. Dia ni punya tu, dia ni punya ni kan. So itu semua adalah experience kau yang kau akan bawa masa tu nanti. So kalau orang tanya saya soalan, saya ni nak naik kan, which one should I focus? Itu memang perangkap lah tu. So basically dulu apa benda buat. Baru ni ada orang datang kan, which one should I focus? Bukan aku je marah, orang lain pun marah. Memang aku kena buat dulu lah, itu je. Tak ada istilah. Jawapan tu dah ada lama dah. Cuma dia nak dengar yang side recruit lah kot. Buat tu cukup-cukupnya. Memang tak ada apa lah. Recruit lah kot. You fokus recruit dulu, lepas tu influencing. Dia nak dengar yang tu. Dia nak mengiyakan jawapan you dah ada. Nak cari yes. Sebab aku dah faham tau, working group is a temporary countermeasure tau. Dah faham. So one day kau kena be able to sendiri. Just like macam mati lah, dia kena gerak sendiri lah. So just like macam apa ya, dia bikin IM, dia gerak sendiri. Sekarang kau gerak sendiri, nanti kau besok pun sama tak. So sampai bila kau nak position UM je. So kau kena
promote jam 1 AM. So nak di BAM, nak kena ada apa? Nak create another leader. Tu semua tu adalah pelajaran yang kau kena buat daripada awal. Tak nak juga kau create leader tapi macam tak berkualiti pula, sekadar cukup untuk naik pula, problem juga. That's why benda tu semuanya adalah kesinambungan, dia panggil natural process yang kena lalui lah sebelum kau nak promote. Sebab pada saya satu je, promotion ni kau nak tengok kau nak apa sebenarnya. Kau nak income ke kau nak pangkat? Kalau kau rasa kau nak pangkat ataupun terpengaruh dengan orang lain, semua orang naik ni, tinggal aku je ni, kita stop. Nyari lah. Okay. Semua dah naik kan. Dalam gambar ni aku seorang. Selalu pula gambar keluar. Itulah. Tak payah. At the end is income. Contoh kedai motor kan, kedai motor repair tayar dekat Kajang kan. Dia punya profit katakanlah dalam sales dia satu bulan sales dia 30,000. Dia kedai motor tayar cokiah, motor tayar motor car kan. Satu bulan sales dia 30,000. Mungkin dia punya modal 15,000. So 15,000 adalah solid net dia punya keuntungan. Berbanding kedai motor besar gempak gila kan, sales dia mungkin 1 tahun, 1 bulan boleh capai double lah, 60,000 katakan. Repair bukan jual motor. Repair motor semua ni 60,000. Tapi dia punya keuntungan katakanlah 15,000 juga. Contoh. Tapi sewa dia berapa? Maintenance sewa, bukan sewa, maksudnya dia ada keuntungan 15,000, besar tu sama, tapi nak cover semua overhead dengan kerisauan dia tu macam mana? Berbanding yang ni tadi, alah tak apalah, kalau hilang tayar satu pun tutup mata je lah. Kan, betul tak? Itu kalau hilang tayar satu, nangis tu, biji tayar 1,000 kata kan, motor tu. Jadi kat sini nak tunjukkan bahawa sebenarnya the most important lah profit. It's not about pangkat tu ke luaran tu tak penting. That's why korang kena naikkan diri korang up satu level so that korang be able to bergaul dengan successful people kat luar sana. Sebab contoh bila kau pergi bergaul dengan Prudential ke siapa successful people kan, then you know kan, sebenarnya ramai silent millionaire dalam Prudential. Dia tak tahu pun. Ramai sangat silent millionaire. Tak pernah dengar pun dia ni dalam ranking ke apa. Dia tak masuk ranking pun, nombor 1 ke apa ke tak masuk ranking. Tapi kalau solid income dia boleh dapat 200,000 sebulan, okey tak? Contoh 200,000 sebulan, nama tak masuk ranking. Okey. Contoh ada satu ahli surat nama Reza dia tak kenal dia, tapi bawah-bawah dia siapa? Ni semua bawah ni. Top dia. Baru saya tahu, oh dia ni bawah ni. So kita boleh calculate lah sendiri lebih kurang apa. Okey kan? So sebenarnya kena fikir profit. Kalau kau fikir profit, kau akan calculate siap-siap. Kalau aku naik dengan tak kuat ni, berapa aku dapat next year? Kira-kira katakanlah naik tak kuat UM1 production 250,000. Tak tahu yang bos UM1 berapa? 300. Bos UM1? 3. 300. Tak baik. 1,500. 250,000. Tak sampai 300. 250 ke 200? 200. Okey, 200,000 kali 5% berapa? 10,000. 10,000 bagi 12. 2012. 900. 10,000 bagi 12. Buat sale lagi banyak. 900. Tolak 8 lah katakan. Dia tak bayar, dia tak isi bayar ROC kan. So 800. Betul tak? Tapi macam mana nak sampai bang? Kita buat sale lah. Bos belanja lah bos. Okey. RM5 dah tambah. Okey. Ben berkata, Ben kita nak kena buat ni Ben, team building kan, kena bayar apa ibu? Okay. Lebih baik kau pergi buat Star Club. Betul. Lagi untung banyak kan, betul tak? Profit. Jadi kan profit. Kena tengok kat situ. Tu kena pijak macam tu. Makan tak penting dalam bisnes ni. Tadi siapa tanya macam mana saya beli rumah ni kan? Dah tengok belum YouTube belum? Okey. Macam mana saya beli rumah ni? Dah tengok YouTube belum? Cakap, tengok YouTube dah lah kan. Masa tu saya UM2. Saya bukan AM pun, saya UM2. 2013 saya sign. Tu
2013. 2012 saya UM1, 2013 saya UM2. So UM2 saya beli rumah ni, saya sign agreement loan approve Disember 2013. 2014 saya beli BM 5 series. So UM2 opposition tu bukannya AM lah. So it's not about position lah sebenarnya. Sebab income lah. So tak payah kira lah berapa income, maksudnya boleh faham lah. Boleh tahu lah rumah ni berapa lah, masa tu 1.8 kan. Sorry 1.9 sorry. Rumah ni 1.9. UM2 position. Jadi maksudnya income lah. So jadi pada saya pun kena work hard, kumpul income. Bukan sebab aku kena cepat ni, nanti tak sempat ni, nanti umur dah makin meningkat ni apa semua naik. Lepas tu naik dah stuck kat situ. Atau komitmen makin tinggi kan, dah tak boleh nak jalan. Later sekarang ni awak betul-betul kumpul orang, kasih kuat. Sebab apa? Nanti dia smooth dia naik UM1, lepas tu dia smooth UM2, InsyaAllah dia smooth ke AM. Cantik je lah. Perjalanan dia dia kembang cantik, kembang elok, dia double up. Okay San? Okay. Lelap tu. Okay. Going to the life. Kalau rajin masuk KB tu, knowledge base. Saya tahu. Tahu? Saya Okay. look forward. Dalam knowledge base, cari, saya ada letak link KB dia. Link dia sharing YouTube. So dengar dia link dia sharing. Lifestyle recruitment tajuk dia. Itu Problem tu Gen Z. sekarang happening kat Indonesia. Sekarang moving lah, nak menjadilah dekat Jakarta sekarang masalah tu. Jadi bukan Jakarta, maksud tu kat mana, kat Medan tu. Jadi korang dengar audio tu, dengar audio video, tengok YouTube tu, tengok macam mana dia tackle the new generation yang dah ada semua benda lifestyle recruitment tak soalan tu. Betul. Explore lah KB tu, banyak dalam tu saya letak.